Yang berbahagia Profesor Dr. Amran Abdul Majid, Pengarah Pejabat Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan Universiti Kebangsaan Malaysia, merangkap pengurusi Minggu Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan Universiti Kebangsaan Malaysia 2011. Yang berbahagia Profesor Dr. Syahidah Radiman, Timbalan Dekan Prasiswazah dan Alumni Fakulti Sains dan Teknologi, merangkap pengurusi bersama Minggu Keselamatan dan Kesihatan Kerajaan Universiti Kebangsaan Malaysia, para profesor, tuan-tuan dan puan, para hadirin sekalian. Sebelum kita teruskan dengan aktiviti kita pada pagi ini, izinkan saya untuk memberikan kalimat keselamatan. Untuk maklumannya bagi Prof, Datin, tuan-tuan dan puan, Dewan Anwar Mahmud ini dilengkapi dengan segala peralatan pengesan dan memadam kebakaran sebagaimana yang ditetapkan oleh Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia. Dewan ini mempunyai 4 pintu keluar kecemasan, iaitu 2 di hadapan pintu utama Dewan dan 2 dari kiri dan kanan pentas. Sekiranya berlaku kecemasan seperti kebakaran, loceng kecemasan akan berbunyi. Saya mohon keselamatan tuan-tuan dan puan-puan supaya tenang dan tidak panik. Anda diminta untuk keluar secara teratur melalui pintu keluar kecemasan menuju ke tempat berkumpul untuk kajian. Berbagai insiden yang terdapat di dalam majlis ini akan membantu dalam pengisian bangunan ini. Semoga yang bahagia Prof, Datuk, Datin dan tuan puan berada dalam keadaan selamat dan sihat sepanjang majlis ini berlangsung. Okey. Apa khabar semua pagi ini? Adakah semua selamat dan sihat? Okey, jadi pada hari ini kita akan mendengar satu motivasi pagi, di mana motivasi pagi ini merupakan salah satu program yang telah diatur dalam Minggu Keselamatan dan Kesihatan Universiti Kebangsaan Malaysia di tahun 2011. Jadi sepanjang minggu ini kita telah ada pelbagai aktiviti, di antaranya ialah demonstrasi tumbuhan bahan kimia, seminar keselamatan, dan yang terbaru kita selesai menjalankan senam aerobik dan juga aktiviti bersesikap, berbasikal kan. Jadi kalau kita lihat program itu lebih kepada keselamatan dan kesihatan di sudut fizikalnya. Jadi pada tahun ini kita ada satu kelainan di mana kita membawakan satu slot, iaitu motivasi pagi, di mana kita juga nak seluruh warga UKM ni bukan saja selamat dan sihat di sudut fizikalnya, malah juga dari segi minda dan juga mental lah. Jadi pada pagi ini kita sangat bertuah kerana kita ada seorang penceramah yang sangat terkenal lah dan tidak asing lagi di kalangan kita, iaitu yang bahagia Profesor Dr. Muhammad bin Muhammad, yang akan menyampaikan satu ceramah yang bertajuk Amalan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Mewujudkan Kesejahteraan Insan. Jadi majlis dengan ini, dengan segala hormatnya, mempersilakan yang bahagia Prof untuk menyampaikan ceramah beliau. Dipersilakan. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bi khair. Yang dihormati saudara pengurusi majlis, Profesor Amran, Prof Dr. Syahidah Radiman, Prof Aminah, kawan-kawan lama di UKM ni, macam balik kampung je masuk UKM ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali minta maaf saya lewat 15 minit. Dan juga terima kasih kerana sudi datang pada pagi ini, pagi Jumaat yang mulia. InsyaAllah sama-sama kita reflect on ourselves lah. Dan saya minta maaf, UKM ni bahasa kebangsaan, tetapi kadang-kadang slide saya ni bahasa Inggeris. Jadi tak apalah, nak show off lah saya pandai cakap orang putih. Jadi bahasa Inggeris tapi saya cakap Melayu, supaya lebih ni So saya nak tanya kita semua ni, siapakah kita sebenarnya? Kalau kita tengok cermin, kita tengok diri kita bayang dalam cermin, kita ni kita yang melihat ke kita yang dilihat? Okay, nak buat MCQ soalan angkat tangan So siapa kata kita yang dilihat? Siapa kata kita yang melihat? Apakah banyak nak rosak ke tahun ni? Okey, kenapa saya tanya macam ni? Kau perhatikan yang melihat tu roh kita sebenarnya. Yang dilihat tu fizikal kita. Agak-agak mana kuat, fizikal kita ke roh kita?
Kan there's a quotation, it's all in the mind. Betul? Kalau kita sakit hati, yang sakit hati tu tubuh kita ke roh jiwa kita yang sakit? Yang seronok tu tubuh kita ke roh kita yang seronok? Sebenarnya apa yang dirasai oleh roh dan jiwa dan hati kita dimanifestasikan dalam fizikal kita. Betul tak? Kalau kita selalu stres, tension, kerja, kena marah je, sakit tak badan? Pasal kajian saintifik menunjukkan 70% penyakit berasal daripada minda yang negatif dan jiwa yang tak tenang. Percaya tak saya kata kalau saya jumpa orang 5 minit tu tahu dah penyakit apa, banyak ke sikit. Macam mana saya tahu agaknya? Dengan percakapan dia. Kalau dia kata, doktor saya ada migraine. Soalan seterusnya, berapa banyak doktor lagi lepas ni Encik nak pergi jumpa? Mana doktor tahu? Saya tahu. Siapa ada migraine jangan angkat tangan Jangan angkat tangan. Pasal saya dah banyak perhatikan orang yang ada migraine. Salah satu observasi saya baru perasan dalam maybe 1 year ago. Orang ada migraine, orang suka risau. Kataan dia suka sebut apa dia? Takutlah, risaulah. Kalau tak jadi macam mana kalau kena marah macam mana malulah kalau saya pergi. Nanti orang kata apa These are bahasa orang suka cakap. Daripada bahasa tu kita tahu pemikiran. Sebab itu tajuk saya kuasa minda dan perwatakan berkesan. Saya minta maaf dengan Prof. Amran tadi pasal tajuk dia beri lain. Saya biasalah kalau PA saya beri tajuk ke tempat saya blur pasal banyak sangat, lepas tu baru tengok tajuk. Tapi saya kata saya punya cakap, intonasi, konsep saya sama saja. So I think it applies to all. Untuk keselamatan pekerjaan ke, untuk naik pangkat ke, untuk bahagia ke, untuk seronok. Jadi apa pun, we have certain proof formula kemahiran hidup. Kita ajar anak-anak kita kemahiran hidup buat apa? Buat sains rumah tangga, no. Kemahiran hidup lah how you handle yourself. Macam mana kita handle emosi, komunikasi, jiwa, hati kita. Bila kita as a person in our roh is strong, you can handle anything insyaAllah. Dan nak tanya sini siapa yang ada orang nama Noraini kat sini? Ada. Puan ke? Cik. Okey. Boleh naik basikal? Okey, umur berapa Puan Noraini belajar naik basikal? 10 tahun. 9 tahun. Sekarang bukan umur 9 tahun lah tapi tu saya cakap lah. Jadi, kalau ada basikal Prof. Amran Murahdi, ni bagi present hadiah basikal. Agaknya boleh naik basikal lagi tak? Tapi belajar dengan tubuh umur 9 tahun. Sekarang bukan tubuh 9 tahun lagi, kenapa boleh naik basikal lagi? Okay, so our kemahiran, our knowledge is in our roh and minda kita. So kalau kita hidup, just develop, okay we do senam aerobik, yes, to develop body. But if we don't develop the mind, we cannot be effective. Because effectively, to me, 99% kehidupan roh. Yang kita mati pun membiasakan orang hidup dengan mati, roh tak ada, roh ada. Badan sama. Yang nak jumpa Allah pun roh kita. Yang dapat seksa kubur pun roh kita, bukan fizikal kita. So hari ini kita nak merenung macam mana we want to go into your jiwa, working everything from within. So sebelum tu nak tahulah, setuju tak dengan slide saya? Life is beautiful. Hidup ini indah. Angkat tangan siapa kata hidup ini indah. Macam pelan je nak angkat Duduk UKM tak best kot. Sebenarnya kita ni, kalau kita dalam jiwa kita, kita bahagia, di mana situasi kita berada, kita akan happy. We cannot say, I kat UKM tak happy, nak pergi UIA lah. You cannot. You move your physical body ke mana pun, kalau tak berpindah paradigma, tak berpindah minda, kita akan dapat keputusan kehidupan yang sama. Got the konsep Setuju dapat konsep saya ni? Setuju tak? Ada orang tak setuju ke? Jom kita berdebat ada. Tapi kalau hidup ini indah, adakah hidup kita sekemas ini? Dan saya sangat suka sesi interaktif. Sebab tu saya suka cordless, tapi tak ada cordless tak apa. Saya suka interaktif. Katakanlah saya tengah cakap, tiba-tiba Prof tanya, saya suka sangat. Saya suka benda spontan. I like to be questioned. Saya suka orang soal, student tanya, siapa-siapa, saya suka. Because bila orang tanya soalan, kita akan fikir, dan when every time kita fikir, kita punya new nerve connection akan improve, kita punya blood circulation akan improve, kita akan lebih alert.
Tapi orang kita kata apa? Malah mikir ikut je lah. Betul tak? Alam tak je lah, biarlah ikut je lah. Aku mikir lah. Aku ni tu pencin aja. You know, so kita buat sesuatu tanpa passion, tanpa seronok macam alah, nak tak kerja hujan pula, boring. Yang baik, ibu yang garang. Maknanya setiap peringkat kita berada dalam kehidupan kita kemas tak? Maknanya adakah kita bahagia for every role that we are given? So when we come jadi pekerja, dekat rumah main lembut dengan suami, tapi dengan pekerja dengan student, ada orang handle student kat sini. Student, you tahu orang muda sekarang memang dia you see, if we are of that nature, di mana bila keluar mulut kita tu, saya kata kalau orang mulut dia keluar merumot, menyalahkan, menyesal, 3M ni, Allah sedang tempah tiket dekat HUKM nombor berapa ya, buat jantung ke CCU ke makna kanser ke. Sebab tu saya kata kita sebenarnya hari-hari tempah tiket je. Tempah tiket ke hospital, kalau tak jaga makan, tak jaga jiwa. Tempah tiket ke neraka ke syurga kalau tak jaga keimanan dan akidah. Tempah tiket ke mental institution ke kalau tak pandai kawal minda. So every day kita nak tahu kita ke arah mana. So we know that our physical, kita perhatikan, pernah saya ada suami isteri datang, tetapi suami sihat, isteri tak sihat. Rumah sama, katil sama, dapur sama, kereta sama, semua sama. Kenapa seorang sihat, seorang tak sihat? Is it physical? Is it environment? Is it nature? Is it nurture? Genetic atau environment? Ada saintis kat sini? Okay, so we want to know why. Tapi senang aja, saya tengok suami yang sihat, muka dia gini ada. Isteri tu. Sebab tu kita ni, by nature, ada orang jumpa senyum kan? Ada orang, hai. Kesian orang macam ni. Sebab tu saya ajar coin baru, kau nampak orang jahat apa kita buat? Cakap apa? Kesian dia, kesian dia. Jangan mengumpat orang. Orang tak elok kata kesian dia, tempat tiket neraka. Itu je. Sebab tu saya kalau marah sangat peram-peram, if I'm so angry, patutlah Allah jadikan syurga dan neraka. Orang saya, kenapa peram? Tak, saya cakap lah, patut Allah buat syurga neraka. Pasal how we behave is actually we are choosing nak jadi orang toksik ataupun orang nutritious. Kalau keluar je pedih telinga dengar manusia, haram. Kalau bila kita ada, semua orang suka, tak ada orang susah, manusia wajib. Tapi kalau tak ada, lagi bagus. Best, bos tak ada best, manusia haram. So kita kena audit diri kita. Sama saya yang bercakap ni pun, ya. So ini kita nak sama-sama renungkan dekat hari Jumaat. Ini saya adapt daripada Napoleon Hill, di mana dia kata untuk kita, dia panggil kaya, tapi kaya ni bukan duit saja. Because success is outside, kan? Orang lihat kita sukses, ada pangkat dan sebagainya. But prosperity dalam. Ada orang luar segala-galanya bagus, tapi dalam tak tenang. Ada orang kat luar simple, tapi dalam tenang. Kita nak yang mana? Ketenangan, ya? Betul tak kalau fikir apa kita nak hidup kita? Nak tenang, nak bahagia, nak bebas melakukan apa yang kita suka nak buat dalam lingkungan Islam. Macam mana nak dapat tiga-tiga ni? Beri pada orang lain. Nak tenang, kita tenangkan orang. Nak bahagia, kita bahagiakan orang. Nak bebas, kita beri orang kebebasan, jangan kongkong orang. Sebenarnya saya perhatikan dah lama, dah menjadi pensyarah 91, 20 tahun pensyarah UKM. Jadi medical student tahun 79. So Datuk Khalid kata saya tu chop UKM. Tetapi bila saya dipinjamkan ke Prince Court UIA, panggil AUCMS, panggil now IMU pula panggil, just to put your name there because they want some input. So kadang kita kata why people want us. So kadang kita sebagai pekerja, kadang-kadang kita sibuk, kenapa saya tak naik pangkat, kenapa saya, kadang-kadang it's not, kita suka blame kan, alah dia pilih kasih, betul tak? Politik pejabat,
Peran-peran tadi Mak tak tahu lah, saya ni tak pernah tahu politik. Politik tu apa saya tak faham. Because saya rasa kita naik pangkat ke naik apa berdasarkan usaha kita dan kebergantungan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Politik tu hanya orang bergantung pada manusia. Ni kronik dia naik no. Because the highest power is Allah, kita cuma buat yang terbaik kerana Allah, bebas dari penghargaan manusia, hanya harap redha Allah, bukan penghargaan manusia. InsyaAllah hidup kita akan macam air yang mudah, smooth, macam ada kapal bawa kita ke mana, ke bahtera kehidupan kita. So jangan risau, ya. So ini saya nak sebut 12 ciri yang kalau kita adapt, kita akan berkesan, kita akan bahagia, kita akan keselamatan. Dan saya congratulate for the announcement. Tak pernah saya pergi conference orang sebut di mana fire escape di Malaysia lagi. So very good. So yang pertama, positive mental attitude. Positive mental attitude macam mana? Kalau kita nampak orang tu datang lambat, kita kata apa? Dia tu memang so lambat. Itu negatif. Tapi kalau positif, agaknya bosak kereta dia, lalunya dia baik, mungkin lagi lambat sikit. Banyak husnuzon, ya. Yang kedua, sound physical health. Nak tanyalah UKM ni kita punya makanan macam mana, ya. Kita sama-sama tahulah. Pernah masa Datuk Khalid Yusof jadi dekan, dia kata can we start having fruits masa tea. Ini masa tea kuih apa? Kuih keria, kuih badak. Saya pun suka semua tu. Okay. Yang ketiga, harmony in physical relationship. Di mana kita hubungan dengan orang sangat baik. Tak ada orang kita menyampak. Nak tanya di sini, ada orang yang ada rasa macam sakit hati? Ada siapa tak? Anyone here yang ada nak marah atau kecil hati dengan orang tak? Ada? Jangan malu. Mesti ada. Saya nak buat eksperimen satu. Ada? Anybody? Tak kira masa kita kawan darjah 6 belum sakit hati kawan curi pensel. Ada? Ada tak ada? Anybody wants to come up here be my, nak buat demo sikit? Ada? Allah, saya nak lady lah. Men saya tak nak pegang dia. Saya nak lady. Ada? Kan Puan Nuraini, saya dah sebut nama YouTube lah. Sila, thank you. Okay, yang keempat, freedom from fear. Bebas daripada ketakutan. Apa fear sebenarnya? F-E-A-R, false evidence appearing real. Sila. Saya nak tunjukkan demo tentang kuasa minda, ya. Salam. Menghadap sana. Nama Nuraini, ya. Okey. So kita akan tunjukkan. Siapa tengok Mata ke Hati Astro Oasis? Semua tengok, orang perempuan je, orang lelaki tak tengok pun. Pasal orang lelaki dia dah terror, dah pandai, tak payah. Because Astro dah buat kajian. Saya punya peminat age ladies from 25 to 40. Tapi hari tu saya pergi ke Kota Baru, turun airport, memang saya orang tak kenal, muka pucat duduk. Prof, boleh ambil gambar ni? Kenal ke? Kenal. Rupanya 15 tahun boy. Mak kata, Prof, anak saya minat Prof. Semua program dia tengok, dia cantik, ambil nota. Nak jadi apa-apa sayang, nak jadi doktor. So ambil gambar. So budak kecil pun ada. Kadang kat Prince Court tu 7 tahun. Prof, anak suruh sangat autograf. Pasal apa? Tengok Mata ke Hati dia suka. So baguslah, Alhamdulillah. More generation back. Okay. Do like this, your hand. Ni dia panggil, you all boleh buat sendiri di pejabat. Saya cadangkan semua orang ada keselamatan gunakan teknik ini untuk menunjukkan kuasa minda, di mana minda mempengaruhi efektif kita. Okay, ni mata pandang siling, but this one is parallel to the floor. Okay, lawan, saya turun bawah, lawan 1, 2, 3, naik atas tangan, lawan 1, 2, 3, lawan. I bring down, you bring up, 1, 2, 3. Okay, that's your basic. Okay, basic line, relax. Okay, sekarang saya nak tahu nama. Cakap, nama saya Nuraini. Cakap. Lawan? Betul ke nama Nuraini? Betul lah. Cakap, nama saya Nuraini. Oh, tak ada Siti tu lah dia sebut. Nama saya Siti Nuraini. Okay. Lawan? Okay, good. Sekarang, cakap, nama saya Muhaya. Cakap, nama saya Muhaya. Lawan. Kenapa lemah sangat? Pasal apa? The first one, Muhaya tu lemah. Don't give nama Muhaya. Because the first one, she's telling the truth. The second time dia cakap tak betul. So bila kita bohong, kita akan lemah.
So senang aja. That's why when this thing occur, dia kata when President Clinton had the trial, they said they could have saved millions of lawsuit. Buat test ni saja, terus tahu. Because our body cannot lie. Why? Fitrah sejati kita, masa kita baby tak pernah bohong kan. So fitrah kita baik. When we do something against our fitrah, kita akan lemah. Okay. Now, ada tak Puan Nuraini rasa marah sikit? Sakit hati? Gembira? Tak ada orang yang you kecil hati sikit? Sebelum ni, ayah sebelum ni ada? Ada Okey, fikir tentang orang tu. Rasa nak tonyoh je kepada dia. Fikir tentang orang tu. Fikir nampakkan gambaran dia, fikir orang dia. Boleh? Ready? Lawan. 1, 2, 3. So weak lah. Okay. Now, think of the person. Lepas tu ampunkan dia dan say I love you, I forgive you, saya maafkan anda, saya sayang anda. Say that. Okay, tangan. 1, 2, 3, lawan. Stronger. You see, bila we forgive, we become strong. Bila kita marah, we become weak. So nak marah ke kita ni? Nak kecil hati ke? Nak jaki ke? Nak menyampah ke? Siapa ada banyak penyakit, start forgiving people. Formula nak masuk syurga dan bahagia dunia akhirat, maafkan orang sebelum tidur, lepas minta maaf dengan suami. Siapa di sini semalam tidur malam minta maaf dengan suami? Siapa suami nak tidur malam minta maaf dengan isteri? Saya tak mau tengok, cuba tak ada. Siapa di sini masa nak pergi kerja tadi cium tangan suami? Alhamdulillah, cerah masa depan. Siapa yang di sini nak pergi kerja minta suami doakan dia? Pasal rasa suami dia tak best. Sepatutnya kita Allah, Rasul, suami, redha Allah, redha suami, redha Allah. So suami tu wali kita, suruh doakan kita. Saya nak buat operation bro, every time SMS bang nak operation, dia pun insya-Allah. Every surgery saya nak buat, suruh suami doa. Kalau tengah susah, ni staff telefon, hello Pramaya, minta tolong doa, operation susah. Maknanya kita mesti believe that apa skill kita pandai belajar, pandai apa, not us, Allah beri. Dan bila kita bergantung pada Allah, hanya Allah segala-galanya yang become very strong. Okay, now I want you to think of something yang Nuraini pandai buat. Apa yang boleh? Saya boleh buat. Masak pandai? Pandai. Saya pandai masak. Saya boleh masak. Siapa baru masuk, jemput ke depan. Sila ke depan, jangan malu. Jemput. Come forward. Jemput, sila. Okay. So, cakap saya boleh masak, saya pandai masak. Sila ke depan puan. Puan bukan tolong minggu. Tak nak depan. Okay. Saya pandai masak, saya boleh masak. Cakap 1, 2, 3. Cakap saya pandai, saya boleh. Lawan. Okey, kuat juga. Apa yang you tak boleh buat? Menari? Pocong-pocong? Tak pandai. Saya tak pandai menari. Cakap saya tak pandai menari. Lawan. Bila kata tak pandai, lemah. So anak kita kat rumah macam mana? Balik semua orang keluarga tolong buat test ni pada anak-anak. Okey, tadi kata tak pandai menari Now saya kata saya boleh menari, saya pandai menari. Saya boleh menari, saya pandai menari. Cakap. Lawan. 1, 2, 3. Lawan. Jadi kuat balik. Even though dia tak pandai menari, but the words, saya pandai, saya boleh, before keluar word mesti think dulu. So positive psychology, positive physiology. Physiology is how your body work. Psychology, how your mind work. So bila terubah pemikiran kita, kekuatan kita berubah. Berapa orang daripada musim demam lah, besok kita pun demam. Sakit mata, sakit mata. Anak tu sakit mata, saya kena tak Prof? Memang awak kena, pasal awak cakap. Betul ya? Tuhan yang kuasa, doktor yang merawat tu tak ada pula sakit mata. Allah punya kuasa. Betul. Kalau kita kontak, kita orang jawab, sakit mata, kawan saya sakit mata. Jumpa sekejap aja. Yang doktor ni Tuhan izin hari berapa orang? Tuhan izin kenapa tak kena?
So is it the bacteria or is it the host yang menyebabkan kita sakit tak sakit? Boleh jawab? Kita sakit ni sebab kuman kuat ke kita yang lemah? Yes, kita lemah. Pasal apa kita lemah? Jangkit lah, susah lah, tension lah, nyampah lah, sakit hati lah, tak best lah. So all this negative talk because of negative thinking. Negative thinking, immunity down, hormone down, muka pun cepat tua. Awet muda senang, senyum, gembira, cakap saya sentiasa muda. Percaya betul? Okay, so number 1. Number 2, sekarang Puan Nuraini kejam mata. Saya nak you all semua tengok dia dengan pandangan, I spell lah. You all look at her with this emotion. Got it? Okay. Throw her that emotion. Okay, buka mata. Semua orang tengok dengan emosi tadi Okay, buat tangan macam ni. Buka mata. Buka mata. Okay. Please throw the emotion. Lawan. 1, 2, 3. Okay, quite strong. Now, throw her the opposite emotion. Terbalik Lawan. 1, tengok berapa saat, tak sampai seminit. Lawan. Okay, lawan. 1, 2, 3. No strength. What does it mean? Nurani, mula-mula saya suruh dia tengok Nurani dengan pandangan kasih sayang, kuat. Lepas tu pandangan terbalik kebencian, lemah. So kalau kita kat office tu tengok staff geram, head department tengok staff geram, staff tengok head department geram, lemah tak? Semua penyakit. Kejap-kejap MC, kejap-kejap MC, sok-sek, batuk. Nampak tak? So, emosi orang di keliling kita boleh mempengaruhi kita. So, saya ada my own theory lah. Kenapa setengah suami tu dia malah balik rumah? Dia pergi kat kawan dia je. I want to have a boys night out. Pasal apa? Isteri pandang dia, dia menyampah dia orang tua-tua ni. Isteri pandang suami dengan fikiran menyampah, tak suka, negatif, so lemah. Tapi kalau pandang dengan kasih sayang, pergi kat kawan dia, semua kawan dia puji, sekretari dia suka dia, so dia berjabat. Betul ke? Okay. Now, next one. Cuba think of a moment in which Nurani rasa sangat gembira. Rasa sangat gembira. Boleh? Tangan. Lawan. Siapa datang jemput ke depan Please come forward. Datang ke depan sekali. Sebut siapa datang, jemput Tuan Haji semua. Silakan. Jemput depan. Please come forward. Datang depan Tuan Haji semua. Order this, please come in front. Wanita ni dia penting. Okay. Cuba think of something you're very happy about. 1, 2, 3. Gembira. 1, 2, 3. Lawan. Okay, very strong. Cuba fikir suasana di mana Nurani rasa sedih, susah hati, menyesal. Boleh? 1, 2, 3. Tak ada effort. So bila kita susah hati, menyesal, sedih, kita lemah. So kalau saya nak beritahu ada ketua jabatan di sini tengok staff kasih MC je 2. Betul-betul MC atau buat-buat MC lah. Yang buat-buat tu later tu cakap. Tapi yang betul-betul asyik sakit aja buat masa take off. Emosi tak stabil. So kita sebagai ketua mesti tanya, panggil staff tu, is there anything wrong with it? Is there anything I can help? So kita jangan go into level of to judge orang. Dia label orang tu, dia ni MC, so dia ni malas. Never. Because tak ada manusia yang jahat. Ada tak baby lagi jahat? Baby keluar, I besok jadi pekerja, I nak jadi orang ambil MC. Ada tak? All of us, kita tengok baby semua sayang, but we were that baby before. Kenapa tak balikkan baby self tu? Kita control mature. So saya profesor, doktor, pakar mata, kena macam ni lah cakap dia. Kan? Tak guna satu sen semua. Betul? Believe me. Saya dari doktor lama, operate macam-macam orang, daripada orang yang paling tinggi dari segi pangkat dunia, macam-macam dah. Sama je mata ni, ketakutan semua sama. Orang hebat macam mana pun bila doktor buka mata, Prof takut. So
So tak ada orang hebat mana pun. Kita ni jangan terpesona dengan manusia, terpesona dengan pencipta manusia itu. Tapi kita banyak man worship kan, dengan orang tu sembah-sembah dengan Allah lebih kurang. Buang sifat. Okay, so you see how when kita menyesal Now one more experiment Kalau boleh kita nak buat ni pada pelajar. Ada pensyarah kat sini ramai? Pensyarah? Okay, do this to your student. Masuk kelas dia buat benda. Boleh? Saya nak kalau UKM. Oh, actually UKM the first university yang taught this to the pensyarah. Kalaulah saya dapat satu hari kat Dekta, aku panggil semua lecturer, kita buat ni saja. Bukan kan banyak sangat orang jemput, saya tak saya rasa kalau nak jemput saya ramai tu. So my time leverage. Kemudian videotapekan, mainkan. Mana yang penting, edit. Yang penting, ya. Dapat pahala pencik kumpul saya banyak. Okay, I want to show you kalau student buat macam ni. First kali buat macam ni. Buat macam ni, pusing. Tanpa pusing, supaya sebanyak mungkin. Okay, tangan teruk macam tu. Okay, pusing. You want to see how flexible. So, you tak step pun. Pusing badan. Okay, pusing. Look at me, my feet is stable. Only my body turn. Come on. Okay, good. Relax. Ni maksimum per maksimum. Okay, don't move. Now close your eyes, tutup mata. Dan bayangkan anda punya badan sangat fleksibel. Bayangkan dalam minda anda nampak anda pusing maksimum yang boleh. Nampak sekarang? Can you see in your mind you're turning more than just now? Nampak anda maksimum more than just now. See in your mind. Di mata hati anda. Nampak? Okay, buka mata. Tangan macam tadi. Pusing. Okay, relax. So she move here. Nampak? Kuasa di mana kalau kita nak sesuatu, kita bayangkan yang kita nak tu di mata hati kita. Bila kita imagine that image, sebenarnya kita telah stimulatekan cells of recognition. Pasal kita melihat sesuatu dengan mata ke melalui mata kita? Kita lihat dengan mata ke melalui mata? Melalui mata. Mata ni cuma tingkap masuk ke otak, otak interpretasi. Ya? So, kajian menunjukkan dia ambil dua grup student. Satu student dia suruh imagine dia berlari marathon mile. Satu student dia bayangkan dia tengah buat matematik. So, dia study dia punya blood flow. Nak tahu apa kajian dia? Yang berlari, dia tak berlari, duduk tak terkursi je. Satu imagine dia berlari, satu imagine buat mathematics. Yang berlari tu, dia punya blood flow increase to the legs. Without them doing, they imagine saja. Imajinasi menukar fisiologi tubuh dia ke arah buat apa yang dia sebenarnya buat. Bila dia buat matematik, more blood flow to the brain. Maknanya apa? Pentingnya imajinasi kita. So kita orang perempuan suka imagine apa? Suka yang bukan-bukan. Tanta, suami aku ada orang lain. Memanglah kan sekretari baru dia tu lawa sikit. Tanta dia ada baru tak? Yang kita imagine tu akan jadi. Betul tak? Ada pengalaman? Okay, terima kasih. Terima kasih banyak Thank you so much. Thank you. Okay, so kita tengok macam mana kuasa minda kita. So hari ni tujuan kita insya-Allah nak ubah kita kepada minda yang positif. So lepas ni di UKM, perjumpaan UKM, semua orang masuk je dewan ambil getah surat. Getah, siapa tahu lah dengan Kak Aikin ambil getah. Dia Pak Am kata, you tolong siapkan paper ni 2 minggu. Susah lah bos. Tarik. Tolong plan program. Nanti tak ada orang nak datang. Tarik. Every time kata tak boleh, susah, payah, tak jadi, nanti orang tak datang. Anything yang negatif kita tarik getah. Kenapa? Dipanggil neuroassociative, di mana bila kita sebut benda negatif, kita tarik tangan dengan pain.
So every time sebut negatif, sakit. Negatif, sakit. Maka kita tak akan negatif lagi. Tengok dolphin show. Lepas dia lompat, dia punya bos buat apa? Bagi ikan. Betul? Itu dia panggil positive reinforcement. So kita nak terbalikkan, kalau negatif kita lagi. Berapa orang daripada kita puji anak kita selalu? Angkat tangan. Berapa orang asyik marah je anak dia? Parents jumpa saya, anak saya nakal, yang ni baik sikit, yang ni diam sikit, yang ni pandai sikit, yang ni lembab sikit. Sedap dia label anak dia macam label kat supermarket. Label. Budak ni dengar, oh saya nakal, dia pun nakal lah. Labeling is the worst thing to do. So one medical student told me, Prof, saya nakal pasal masa saya kecil, mak saya kata budak ni nakal. Saya pun nakal.